muka surat 30. Jadi kita semua ni, para pemimpin-pemimpin, bersungguh-sungguh talibul ilmi, yakni kena sungguh-sungguh menuntut ilmu. Serta rajin mutalaah, ulang kaji. Segala kitab fiqh, serta rajin ulang pada ulama yang rasikhin. Ulama ni yang tak rasih, rasikhin ni dia sebut ni bukan saya kata ni, yang luas ilmunya. Pasal apa? Memeriksai, nak periksa segala masalah yang muskil dan yang nadir-nadir, pelik-pelik. Yang jarang-jarang, supaya jangan tersalah kepada menghukum manusia. Tengok tu. Allah, kitab ni tak tahu saya nak kata apa dah lah. Tak tahu nak kata apa, jangan kata. Dia tak tahu nak kata. Nampak tak? Teman, ini kitab. Habis. Jangan takut, saya baca sikit je. Petikkan. Kata Syekh kita pada muka 40-45. Pada halaman 49-69 pula, dia kata apa? Pada muka 69, kitab tadi, sifat tercela raja-raja, pemimpin-pemimpin dan pembesar ialah apa? Ini kata dia, pemimpin pembesar ni pada muka 69, kata dia, Masya Allah, mereka tu tidak hirau akan agama. Betul, dia ingat dia faham sangat dah. Dan meringan-ringankan agama, tak apa, kita buat kemudian taubat. Dan meninggalkan menuntut ilmu, dia pandai dah, tak mau pergi mengaji. Ulama ni yang duduk membaca. Ni Syekh ni, Ustaz, tolong doa je lah. Sambung beliau lagi kepada, apabila raja, ni kata dia, apabila raja dan orang besar lemah pada agama, makna tak faham agama lah, atau faham tak kena, dan tiada takut Allah Ta'ala, dan tiada takutkan Allah Ta'ala, nanti segala rakyat menurut kelakuan raja dan segala yang orang besar-besar tu. An-nasu ala din siapa? Mulukihim. Manusia adalah di atas perjalanan hidup pemimpin mereka. Ini nak kena jaga sangat. Jadi saudara-saudara, maka golongan yang menolak teokrasi Islam ini sebenarnya menghayati Matthew 22-21 ayatnya yang diklaim sebagai perkataan Jesus. Apa kata dalam Matthew 21 tu? Yang siapa hafal tolong? Kata dia, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Inilah yang diamalkan oleh golongan liberal, Muslim, Demokrat, Melayu Malaysia. Tengok yang diklaim perkataan Jesus. Sebab tu saya guna istilah Jesus, tak guna perkataan Isa alaihissalam. Allah, Masya Allah. Jadi, yang kita nak sekarang ni lah hakimiyah al-ilahiyah. Dia berkata Maududi pula. Allah. Jadi, puak ni sebenarnya buta. Dah lah buta. Tongkat pula hilang. Ini dia, saudara. Jadi, betul-betul dia mengamalkan. Ini bukan amalkan inilah kerja dalam protokol yang kita kita tak baca protokol Yahudi. Mahmud ada baca tu? Jadi maknanya ini yang kerja dia, pisahkan agama daripada dua. Taraktu fikum amrain. Nabi SAW kata, saya tinggal kepada anda. Kalau anda ikut kepada, tidak akan tadillu, anda tidak akan sesat abad. Baik, siapa nak mentafsirkan hadis? Tentu ulama yang rasikh, bukan orang Nadir Hashimi, bukan orang Melayu Malaysia apa-apa lagi lah.
Q lah kan. Itu bukan saya kata. Okey. Jadi, pemikiran Anglo-American ni, kita kena ingat satu lagi ayat Quran. Dia ambil pemikiran Yahudi Illuminati Anglo-American. Allah SWT sebutlah, kita dah baca selalu surah Mutaffifin kan. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Dan tidaklah kami hantar buat kapiak semua ni nak jaga hampa. Wa ma ursilu alaihim hafiz. Bukan sistem demokrasi, bukan sistem sekularisme, bukan sistem apa nama tadi tu. Kami jadi Allah Taala jadi babi pun Allah Taala jadi bukan kita makan. Tak Syekh. Allah Taala jadi babi. Apa kat makan aku dah jadikan dah. Jadi Allah Taala jadikan wa ma ada orang kafir ni kepada anda. Bukanlah suruh puak tu jaga hampa ada. Jadi kita kena jelas hal ini. Jangan takut. Takkan sampai habis. Maka yang kita nak sekarang ialah Malaysia, sistem negara dunia ini ialah sebagai rawdah min riyadil janan ataupun rawdah min riyadil hanan. Ini yang kita nak. Negara kita ni. Dunia ini. Jadi saya ingat dekat tu lah kot lah. Kot lah dekat tu. Itu nak berhenti lah. Nak bagi tanya ni. Nak sikit-sikit. Bukan sikit-sikit. Ni. Mampu tangan ni pun. Yang tua. Jangan takut. Kumpulan minoriti saya dah sebut dah. Tak mau dengar tu cepat-cepat. Baik. Nak cerita sikit. Kumpulan minoriti ni yang duk kata yang puak-puak. Kumpulan minoriti ni saudara boleh Google tengok. Boleh Google. Syekh Google kita dah buat. Perjuangan minoriti Cina berkaitan pendidikan Cina amat tegar dan konsisten. Saya tak kata istiqamah. Sebelum merdeka, mereka telah menolak laporan Burns Report atau laporan Burns 1950. Kerajaan kolonial Inggeris membina sistem pendidikan nasional. Dia tak mau pakai, dia nak Melayu dan Inggeris saja. Laporan tersebut menyuruh pihak berkuasa supaya memasuk sekalian vernakular. Diganti dengan sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Inggeris saja. Laporan Burns ini keras ditentang oleh kekuatan sosial. Kena faham perkataan kekuatan sosial. Puak minoriti yang diketuai oleh NGO Gio Zonga, iaitu Gabungan Persatuan Nasional. Ianya sebagai mereka mendakwa ni saya tukar nama ni Gio Zong ni dengan menerima laporan Burns. Ini kita menghidupkan Malay nationalism. Itu poin dia tu tahun 50-an tu. Dan membangkitkan ketuanan Melayu. Selalu boleh tengok. Iaitu ideologi Malay supremacy. Ketuanan Melayu. Jadi daripada tolak. Depa kata, depa yang sebut tu. Kalau kita terima laporan Burns ni, menunjukkan kita nak menghidupkan semangat tepu dengan semangat nasionalisme. Sekali kita tengok macam mana gerakan sekarang untuk menjadikan Malaysia sebagai satu bangsa Malaysia. Sekali kita tengok. Jadi sebagai reaksi dan penolakan laporan Burns tu, minoriti Cina nak tolak laporan Burns tu, minoriti Cina menerbitkan laporan Fan Wu, Profesor Dr. Fan dan sekon lagi Profesor Wu. Tahun 1951. Dr. Fan, Dr. Wu ni, Wu Tiao Yao immediate response. Kemudian NGO 51 tahun 51 tadi tu kan, Gio Zong tu
telah mengeluarkan statement keras. Dengar saya baca. Secara mereka mengisytiharkan secara terbuka dan tegas akan membantu calon parti atau calon bebas yang menyokong agenda pendidikan chauvinis mereka. Dan perjuangan Jiao Zong mendapat sokongan kuat daripada parti yang tadi saya kata kekuatan sosial. Sekarang parti politik China, MCA. Tan Cheng-long, presiden masa itu, mengatakan MCA akan menyokong sekuat-kuatnya Chinese education. Dan kata Cheng-long, siapa yang tak tolong, dia nak support program apa nama tu, were not Chinese. Sudah. Cheng-long sudah cakap tahun 50. Tengok. Kita nak. Jadi apa hasilnya sekarang? Universiti Merdeka, era college, macam-macam lagi lah. Okey tak? Dan perjuangan Longzong apa semua yang sekarang ni macam-macam lah, mendapat sokongan kuat daripada partai politik Melayu. Ini yang kita kata, tak kira UMNO ke apa ke semua. Sebab tu dalam isu UEC, kerajaan sebelum PH dah. Jadi ini saudara. Habis. Satu. Minoriti Cina ni, banyak orang tidak perasan. Kalau saudara Google dalam Confucius Institute, jumpa yang mana? Yang pada. Okay. Dia ada di Malaysia ni, baik, saya baca sikit. Amal pada ialah Confucius. Sejak lama dulu kerajaan Malaysia telah membenarkan pendapat Confucius di tempat ini berapa yang mesti awam dan swasta. Termasuk di Pahang, bukan UM sahaja. Universiti Melayu Pahang, Universiti Pahang. Terus. Baru ini kerajaan Filipina mengharam Confucius. India dah lama dah haram. Dan Amerika sekarang ni Confucius Institute, isu panas. Sehingga kerajaan Amerika menubuhkan Senate, jatuh kuasa Senate mengenainya. Serius. The National of Scholars di Amerika Syarikat mau kajian komprehensif mengenai ini. Apa dia? Dia pandai aktiviti pro-Beijing dan melibatkan faham komunisme. Macam mana kerajaan kita boleh membenarkan? Universiti Melayu pada yang saya sebut tadi, di Pahang, di Malaysia ada 6 sekolah, 6 universiti, Syekh. Tak macam tu lah. Macam mana? Ini kerajaan kita ni. Okey. Saya ulang sikit. Sama lagi. Institut ini ditajam penuh oleh kerajaan racist imperialist Cina. Ketika buku ini dia cakap, belum cetak lagi lah. Mereka memiliki 548 pusat di 150 negara. Yang konon dibodohkan oleh si Cina kapiak ni, konon nak mengajar falsafah Confucius. Konon. Confucius. Confucius itu kurun yang kelima sebelum hijrah, sebelum Masihi kan. Baik. Kalau mereka betul-betul si kapiak mulhid Cina ni, kalau betul nak faham falsafah Confucius atau Confucius ni, dia tak akan tawan lah Xinjiang, Turkistan Timur. Dia tak akan membunuh orang Islam Uyghur kalau dia faham betul dia. Dia tak akan tawan Tibet, Mongolia dan seterusnya. Tapi institut ini ialah untuk memberi promosi kepada pemikiran, bukan pros komunis. Kalau dia betul nak menghayati Confucius, ya dia tak akan buat seperti dia buatkan saudara kita di Xinjiang. Jadi kerajaan kita boleh benang, saya pun tak tahulah. Sekarang ni, dulu kita dah bercakap imperialisme barat Amerika. Sekarang ni imperialisme Pax Seneca. Satu dunia ni dah kontrol. Ni 2-3 minggu lepas, 3 biji kapal perang dia, nuklear, pi Karachi. Imran Khan ni problem sah.
Sebab dia dah bergaduh dengan India, kita faham lah. Pergi Karachi, kapal selam dah ni, nuklear, 3 biji. Alah, tak tahu lah saya. Baik, ini jangan salah faham. Ini saya bercakap dalam kerangka apa? Teokrasi Islam. Geopolitik, geostrategi kena faham. Aja dah. Geopolitik, geostrategi kita kena faham. Kemudian dalam konteks Malaysia, tarjih bil kathrah. Golongan majoriti mesti menguasai, kata Al-Ghazali. Golongan majoriti mesti. Al-Ghazali sebut. Bukan Semina sebut. Kemudian kita kena sedar bila sebut majoriti, tarjih dengan majoriti, kena ingat sekarang ni internal colonization. Kena jelas, kena faham internal domestic punya gerakan untuk melaksanakan kolonialisasi sekali lagi. Bangsa Melayu telah dijajah oleh bintang 3, sama ada 2 minggu atau setengah tempat 3 minggu. Habis satu, depa gagal. Sekarang ni dengan cara yang cukup ni, strategik. Dia ada kolonisasi internal. Ini kita kena. Sebab orang Melayu ni terlampau sangat political centric dan main politik banyak sangat. Parti aku. Cina tadi, yang saya kata tadi, dia itu strategi mereka beyond mengatasi, melepasi partai politik. Itu jaringan. Kita ada parti apa? Parti A, parti B. Mungkin sekarang ni, mungkin. Allahualam. Dia main politik je. Habis. Jadi, insiden yang berlaku sebelum-sebelumnya, tahun darurat, tahun 50-an, tahun 60-an, dan baru-baru ni, maka kita perlu ada satu geometri. Orang kata lah GPS, tak apalah. Kena ada satu geometri. Kita semua mengaji kan, sekolah geometri macam mana jangkau dia, buka luas semua. Janganlah ada kegeran, jangan ada lagi kegairahan dan kekerasan politik kawasan kelompok atau parti mengatasi kepentingan politik menjaga bangsa dan agama. Inilah yang ditekankan dalam teokrasi Islam. Jadi kolektif memori sejarah ini sangat membantu untuk kita melestarikan teokrasi Islam. Baik. Habis. Banyak. Transformasi pendidikan. Kena faham. Pendidikan ini kena faham dalam kerangka dia. Hierarki ilmu itu apa dia? Ulum ma'rifah, ulum usuluddin, ulum syar'iyah, ulum sina'iyah. Dan boleh dikembangkan lagi. Ini dia hierarki. Kita faham hierarki. Bukan benda lain duduk di atas. Tak kira lah siapa kata. Habis. Jadi kena ingat, saya macam sebut tadi, ini bukan makna kita nak lupa dunia. Quran sebut wala tansa nasibaka minad dunia. Ada. Jangan faham tu pendidikan. Baik. Itu buku-buku kita ada tulis banyak atas. Kemudian yang ketiga, tentang transformasi ekonomi. Jelas ekonomi kita. Ekonomi kita ini dalam teokrasi Islam ialah tidak berlegar baina aghniya. Tidak berlegar di kalangan Quran sebut. Tidak berlegar di kalangan orang sudah buncit dah. Dah gendut dah. Banyak samin, banyak lemak. Dah. Jadi maka di situ kita kena jelas dalam sektor ekonomi itu jelas. Dan sekarang ni orang main duit. Maka kita perlu monetary justice. Kita bukan, banyak orang bercakap tentang haram riba. Ya benar, wajib riba itu haram. Tak ada khilaf. Tapi berapa ramai orang yang bercakap tentang keadilan apa ni? Keadilan apa sih?
keadilan ekonomi. Yang menindaskan sistem riba, ya sistem riba menindas. Baik, sekarang tak ada riba. Katalah dia angkat ni tidak riba, dia sembelih elok-elok. Dia tak ada putih halqum, perlu merah-merah apa semua putih. Tapi sistem itu sistem menindas. Ini yang kita nak tolak sistem. Dalam ekonomi Islam, Quran dah sebut. Qardun Hasan. Berapa kali sebut? 2 kali ya? Qardun Hasan sebut. Ada sistem musyarakah mudharabah. Kalau sistem ini hidup, tidak ada insurans, tidak apa dan seterusnya. Qardun Hasan kena faham. Sebab itu, Kuwait ketika dia kaya-kaya, satu masa sebelum Saddam Hussein, dia orang kaya di kalangan mereka, disokong oleh pemerintah. Qardun Hasan dan mudharabah musyarakah. Ini kita tidak hidup. Kita hidup. Mudharabah musyarakah, dia tidak seperti mana yang berlaku sekarang. Apa itu detail kita boleh tengok kemudian. Baik. Habis. Ini di dalam wacana Hizbul Mal. Habis. Jadi saya ingat dekat tu juga. Kritikan kepada demokrasi. Penutup kritikan kepada demokrasi. Mengenai pemikiran demokrasi, kita nak sebut sedikit. Tidak siapa yang berani menilai dia sekarang. Siapa yang kritik demokrasi, saya pernah bercakap dengan beberapa orang. Seorang tu Profesor Emeritus. Dia kata dia nak kepada negara demokrasi Islam. Baru ni pula beberapa minggu lepas saya bercakap dengan bekas mantan profesor. Dia juga menulis tentang ni. Saya kata anak saya tidak mau demokrasi. Dia kata, macam mana Syekh? Ini sahabat Amin lah, kawan kita baik. Tapi dia bagus dia. Dia kata, Habib macam mana? Bukan, dia bagus mau menerima pandangan ahli IBTI. Dia banyak menulis buku tu. Dia banyak main program kita. Jadi saya kata, Ana nak menulis buku, nak tolak buku. Habis macam mana? Dah cakap lah, begini-gini, entah kan dah menulis buku ni. Betul lah kata. Bukan dia tak kerti, tak perasan. Itu je poin dia, tak perasan. Bila sebut entah dah menulis, buku sekian. Ini tak, artikel sekian. Dia bau tersedap. Jadi itu yang sonoknya. Dia tak ada kerakang. Tak boleh negara kita ada minoriti kat Islam. Baik, jadi kritikan kepada dia, kita kena faham ya. Demokrasi ini kena faham. Demokrasi ini pertama dia against siapa? Itu dia kena. Dia tidak mau. Hakimiyah ilahiyah tak mau. Itu apa yang kita nak bangga dengan dia? Apa kita nak bangga dengan dia? Tak ada. Dia menentang. Menolak. Satu. Yang kedua, sistem pemilihan dia apa? Dia nipu. One person, one vote. Menipu kolektif electoral apa tadi? College. Bukan semua orang sebab itu masalah mereka kata, bukan one person, one vote dalam sistem electoral apa tadi? College tu. Bukan one person, one vote. Tak. Hampang. Elgo lebih 500,000. Tak boleh sebab menentukan sekumpulan orang sahaja. So macam mana orang demokrat Muslim Melayu Malaysia apa-apa tu nak pertahankan demokrasi? One person one bohong. Kalau kita faham sistem Amerika kan. Sama juga laicite. Perancis. Ada seorang hamba Allah tu dia laicite ala orang baca lama dah baru sebutnya. Ana dengar tu dia cakap tu. Ana dengar dia cakap tu laicite dengan dia seorang lah. Borah. Saya padam lah tu ya. Bukan, dia ingat orang semua kita semua bodoh dia ingat. Sistem Perancis yang kebanyakan negara-negara Afrika Utara pakai sistem Perancis, demokrasi Perancis juga. Macam-macam demokrasi pemimpin, demokrasi macam-macam lah, tak apalah baik.
Jadi demokrasi kita tengok luas apa? Dari segi secara doktrinal dia tak mau. Detach. Kata pemikir-pemikir daripada tahun 18 dulu, kurang 18. Demokrasi ni betul sekular. Betul sekular. Dia tak mau guna istilah sekular, Muslim moderat ni. Dia tak mau guna sekular. Padahal memang sekular sebab dia detach daripada Al-Quran. Orang malah. Satu. Yang kedua, sistem pemilihan dia tak comply dengan dia punya sistem one person one vote pun dia tak ikut. Di Malaysia sama Westminster. Kembali Westminster. One person one vote. Entah kawasan mana? Saya kawasan Ampang. Adakah kena saya ni sama wakil kami itu akan bercakap? Akan setuju? Tak ada lah. Dia aja mana-mana dia. Bukan suara apa? Bukan suara pengundi. Suara nafsu dia tu je. Sebab itu syarat dia kena ilmu tadi tu. Kriteria dia tu. Oh, itu kena luas. Bingkainya kena luas ya. Ini teokrasi Islam. Kemudian Vox Populi, Vox Dei. Tu Amin selalu sedap. Jadi kita puncak kearifan puak Muslim Demokrat ni, dia ingat demokrasi seorang rakyat. Ada seorang ayat apa? Tengok parlimen tu. Sebenarnya bersidang sekarang. Jadi habis buat tu. Kemudian dalam satu ini saudara Nizam hantar pada saya. Dan seorang bekas pemimpin dia dulu mengatakan bahawa kita ni kena hidup di dalam budaya thaqafah demokratiyah. Dalam ni pemimpin dia dulu dia hantar, terima kasih lah. Haji Amin suruh jawab satu-satu. Oh, jenuh lah. Okey. Orang itu Muslim Demokrat, dia suruh kita hidup di dalam sistem demokrasi, budaya demokrati, tamadun demokrati. Na'udzubillah min zalik. Nabi SAW, alaikum di atas anda, alaikum bi sunnati, kata Nabi SAW. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Nabi bukan suruh ikut dalam bingkai budaya demokrasi tidak. Jadi orang barat sudah tolak demokrasi. Demokrasi salah, kata misalnya Frank Huston dan Beckman. Demokrasi does not mean freedom. Ni Mak Saleh daripada Belanda sebut ni. Demokrasi bukan makna kebebasan. Ini kata dia sebagai a form of dictatorship. Kalau kita dulu pergi diktator proletariat, kalau kita zaman student dulu lah, diktator proletariat. Jadi macam mana orang ni? Kata dia, demokrasi itu bukan sinonim dengan justice. Ini orang Melayu Malaysia kata demokrasi itu justice. Agak segala buku John Roll. Wah, terjemah pula. Justice. Orang putih pun kata sendiri bukan sinonim dengan justice. Tak. Churchill kata demokrasi sistem pemerintahan yang paling buruk. Tapi dia tak ada alternatif, dia tak jumpa Quran ke apa ke. Sama Brandon, dia tolak demokrasi. Dia nak epistokrasi. Tapi dia tak tengok konten dia, apa tengok Quran. Jadi saudara hormat, kemuliaan kita bukan dengan demokrasi. Man yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Jadi kita bukan, kata orang yang berkenaan dalam program daripada 2017 dulu kan,
di Shah Alam kan, kita akan menjadi mulia dengan demokrasi. Na'udzubillah. Quran sebut man kana yuridul izzata. Siapa yang nak apa nama? Nak kemuliaan, kata Allah, falillahi izzatu jami'an. Kita ikut Quran. Barulah ada Nabi pula apa nama? Sayyidina Umar radhiyallahu taala kata, kita ni mulia ni pasal kita Islam je. Kalau tidak, tak ada. Macam kita sebut tadi lah. Tak ada satu lah. Last, anda semua tak ada harga sekepiang pun. Jadi, inilah yang nak kita faham tentang demokrasi. Apa nama, yang cuba nak disemarakkan oleh kumpulan Melayu Islam. Allahu alam. Cukuplah banyak ni. Apa-apa nak tanya sila. Cuma penutupnya saya nak baca sedikit kesimpulannya. Ialah tutupnya. Lain kali jangan panggil. Dalam umat Islam, dengan nak tutup ni, mesti mentadaburkan nas ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, tadi saya dah baca, ya ahlul kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila alaikum min rabbikum. Satu bab ya. Ini adalah kerana pasal apa? Kerana Quran itu huda. Quran itu petunjuk dan penawar. Qul, katakan huwa, ini Quran bagi orang yang beriman, lil ladzina amanu huda dan wasyifa. Ini kena jelas. Kemudian, dan kata Quran di sifat huda, maka ayat yang seterusnya kena ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Semua sekali kena. Bukan sekam haid hanifah saja. Yang nak terima pasal haid tak boleh share, nifas tak boleh share. Bukan ini kena uduk apa. Kemudian ini tutup sungguh-sungguh ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhuzuhum awliya. Iaitu jika mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, dan apa yang diturunkan kepada Nabi, mereka tak akan ambil awliya ni musyrikun sebagai penolong. Habis 4 ayat ini sebagai balik untuk kita berfikir. Allahu alam. Semua ni ialah teokrasi Islam, ialah ala manhaj an-nubuwah. Di dalam kerangka, dalam bingkai dan kerangka manhaj Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.